Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk membahas titah Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Saya dapati banyak teguran dan gesaan yang amat bermakna terkandung di dalam titah Yang di-Pertuan Agong dan diharap kerajaan akan mengambil iktibar dan melaksanakan apa yang dianjurkan dengan bersungguh-sungguh, khususnya berhubung rasuah, alam sekitar dan berpolitiking tanpa henti. Perlu juga ditegaskan bahawa ketidakstabilan politik berpunca daripada kerajaan yang ditubuh melalui pintu belakang dan tembok atap. Ada juga perkara-perkara yang berlaku berkaitan sesi perbahasan yang ingin saya sebut. Saya amat terkejut apabila Barisan Nasional melantik Pekan sebagai pembahasnya yang pertama. Adakah Barisan Nasional begitu ketandusan pemimpin sehingga seorang yang telah didapati bersalah merompak harta negara bukan oleh seorang hakim tetapi 4 orang hakim diberikan penghormatan sebagai pembahas pertama? Beliau didapati bersalah bukan berdasarkan pengakuan lisan saksi atau mangsa yang dicurigai seperti dalam kes Port Dickson, tetapi atas dasar paper trail dengan izin atau bukti-bukti kukuh atas kertas seperti rekod bank dan slip perpindahan wang pada tahun-tahun berkenaan yang tidak boleh dipalsukan atau diada-adakan. Maka keputusan bersalah beliau adalah mantap dan kukuh tanpa curiga. Adakah ini petanda adanya usaha untuk mengembalikannya sebagai pemimpin dan ketua negara? Sekiranya Barisan Nasional na'udzubillahi min zalik kembali memerintah. Kalau ada, ianya membuktikan keberkesanan konsep kepimpinan cash is king yang diperjuangkannya. Mungkin ada yang rindu ni, ya, rindu cash is king ni, ya. Dalam ucapan Pekan, beliau langsung tidak menunjukkan walaupun sedikit keinsafan ke atas kerosakan yang telah beliau lakukan. Malahan, Pekan masih ingin menyatakan bahawa pengurusan kewangan negara di bawah BN termasuk semasa di bawah dirinya adalah jauh lebih baik berbanding PH dan PN. Dengan mengemukakan data-data yang entah sejauh mana ketepatannya, beliau menggambarkan betapa kayanya negara pada ketika itu sambil menegur keengganan kerajaan PH untuk melaksanakan GST. Oleh kerana kaya lah yang dirompak kot. Persoalannya, kalau ekonomi sudah begitu baik dan negara begitu kaya, maka kenapa perlunya GST? Sedangkan GST dicadangkan oleh Barisan Nasional pada ketika itu untuk menambahkan jumlah cukai yang dikutip dari rakyat. PH hanya pandai menghabiskan wang yang telah disimpan BN selama ini dan tidak pandai menambahkan kewangan negara, kata Pekan. Kalau apa yang diinginkan Pekan ialah menambah kewangan negara dengan menambah lagi kutipan cukai dari rakyat, maka sememangnya kami menolaknya. Itu bukan caranya. Lebih-lebih lagi, menambah kewangan negara untuk diperhabiskan oleh kleptokrat negara. Pekan mendabik dada mengatakan hutang negara pada zaman BN hanya 680 bilion, tetapi pada zaman seterusnya telah melonjak kepada lebih dari 1 trilion. Ya, memang ianya melonjak ke 1 trilion setelah kami mengklasifikasikan semua hutang yang dijamin kerajaan yang tidak dapat dibayar balik oleh peminjam seperti 1MDB sebagai hutang negara. Kerana PH telus dan tidak mahu menipu rakyat. Sememangnya itulah tanggungan sebenar yang diwarisi dari kerajaan Barisan Nasional yang ingin diselundung keadaannya melalui pentakrifan bahawa ianya hutang pihak lain, contingent liabilities,
yang dihasilkan oleh BN merupakan penipuan nyata terhadap rakyat dan negara. Yang paling memualkan adalah kenyataan pekan bahawa duit rakyat tidak digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Ini merupakan pembohongan yang jelas dan nyata, dan Shah Alam bersetuju dengan desakan beberapa ahli parlimen supaya pekan dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan atas pembohongan ini. Semua tahu tempoh hutang bond 32 bilion belum lagi matang, dan oleh itu apa yang perlu dilakukan sekarang adalah membayar bunga ke atas pinjaman tersebut. Bunga dianggarkan sebanyak 2.7 bilion setahun. Ini dinyatakan oleh bekas Menteri Kewangan II Husni Hasnaslah pada tahun 2015 semasa dan dilaporkan dalam Astro Awani. 2.7 bilion setahun bersamaan 7 juta sehari, Tan Sri. 7 juta sehari. Bolehkah anggota Dewan Yang Mulia ini menggambarkan jumlah wang sebanyak 7 juta sehari dibayar oleh rakyat kerana ada pemimpin yang ingin berseronok sambil kayakan keluarga dan kroni? Sedangkan duit tersebut boleh diguna pakai untuk membina sekolah, hospital, perumahan dan sebagainya untuk kebajikan rakyat dan untuk mewujudkan pekerjaan untuk rakyat. Ada orang yang dalam netizen dia kata, oh, fed up dengan izin. Kita tak nak dengar lagi lah rasuah-rasuah ini. Kita nak dengar pasal pekerjaan. Nak dengar tentang pendapatan untuk rakyat dan sebagainya. Duit ni bila dah habis dirompak, maka macam mana kita nak wujudkan pekerjaan? Nak wujudkan sekolah baru, nak wujudkan hospital baru yang akan mendatangkan pekerjaan untuk rakyat. Sebagai contoh, pagi ini saya didatangi oleh seorang guru kaunseling yang mengeluh betapa setiap seorang guru kaunseling terpaksa menjaga 500 anak murid. Seorang jaga 500. Mana mungkin mereka mampu membuat yang terbaik bagi anak-anak kita? Dan dia memohon saya mendesak kerajaan untuk menambahkan lagi jumlah guru kaunseling. Tapi duitnya di mana? Bayar bunga hutang 1MDB. Apabila tempoh hutang ini matang, maka ia perlu dibayar secara keseluruhannya, secara selonggok. Dan pada ketika itu, hutang baru untuk bayar hutang lama mungkin dirancang untuk diambil oleh pekan. Apa pekan nak kisah? Dia dan keluarga serta rakan sudah kaya dan hutang yang diambilnya akan dibayar oleh rakyat. Pagi ini juga, saya ditunjukkan sebuah video kemungkinan besar dikeluarkan pihak BN kerana saya mengkritik hero mereka iaitu pekan. Video ini mendakwa saya menghina orang kampung dan pinggiran bandar berbangsa Melayu. Maaf, saya tak menghina sesiapa, kecuali golongan yang menyokong perompak dan penyamun. Sama ada orang kampung, orang pinggir bandar, mahupun orang bandar sendiri. Begitu juga sama ada Melayu, Cina, mahupun India. Hanya video yang saya rujuk semasa saya berucap itu menunjukkan orang kampung berbangsa Melayu. Kalau dah tahu pekan merompak dan menyamun wang negara, tidakkah memalukan kalau kita terus menyokongnya? Saya tahulah orang UMNO dia kata malu apa? Bukan sekadar menyokong perompak. Jadi perompak pun tak apa. Ya? Malu apa bosku? Dan saya tahu sekarang ini sudah ramai orang-orang Melayu yang tidak lagi bersama pekan. Ada pula yang mengatakan bukan pekan yang merompak, tetapi Tim Lesner dan Roger Ng pula. Tim Lesner dan Roger Ng bekerja untuk Goldman Sachs, bukan 1MDB. Mereka yang mengesyorkan bagi pihak Goldman Sachs supaya menjual bond bernilai berbilion untuk pihak 1MDB kepada pelabur-pelabur sambil mendapat komisen yang terlebih besar, terlalu besar. Namun, yang membuat pinjaman tersebut dan mendapat wang itu adalah 1MDB dengan jaminan daripada kerajaan Malaysia. Maka harap jelas, 1MDB iaitu pihak pekan yang meminjam dan kerajaan Malaysia yang membayar
Pegawai-pegawai Goldman Sachs mengambil kesempatan dari usaha 1MDB yang dilihat longgar dan tidak kukuh dengan mengenakan komisen yang tinggi. Akhirnya, rakyat Malaysia juga yang menanggung kesemuanya. Pada masa yang sama, persidangan kali ini mempertontonkan perbalahan antara Pekan dan Paguh. Pekan mengkritik kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Paguh, seolah-olah Pekan tidak ada kena-mengena dengan kerajaan tersebut. Bukankah Paguh menjadi PM dengan sokongan Pekan juga? Mana akan ada kerajaan PN kalau tidak ianya disokong BN? Dan bukankah begitu ramai pemimpin BN menjadi menteri kanan dan menteri kiri dalam kerajaan yang dikatakan kerajaan PN? Dan begitu juga sebaliknya. Kerajaan pimpinan BERA bukankah ianya kerajaan BN yang disokong PN? Tetapi diserang menyerang seolah-olah tidak ada kena-mengena di antara diri mereka. Saya pun tak tahu nak namakan kerajaan BN disokong PN atau kerajaan PN disokong BN. Maka untuk mudah, kita panggil jelah kerajaan 69. PN dan BN sibuk menjaja diri sebagai kerajaan Melayu Islam. Sedangkan rasuah, salah guna kuasa dan sentimen perkauman dibudayakan. Adakah kamu semua faham apa itu kepimpinan Islam? Kepimpinan Islam adalah kepimpinan yang mencontohi kepimpinan Nabi Muhammad SAW, iaitu seorang insan yang digelar Al-Amin, iaitu orang yang amanah, bukan sahaja oleh rakan dan pengikut, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Dan yang mengikut Islam semestinya bebas dari sentimen perkauman, kerana An-Nabi SAW menolak sentimen perkauman dan menganggap ianya sebagai sebahagian dari asabiah yang tertuntut, yang terkutuk. Tan Sri Speaker, saya minta masa 2 minit lebih kerana ada 2 ke 3 ahli parlimen amanah yang tak dapat berucap oleh kerana COVID, positif COVID. Mana mungkin kerajaan 69 yang dipimpin PN atau BN boleh mengakui dirinya kerajaan Melayu Islam, sedangkan pembentukannya tidak lain dan tidak bukan atas dasar rasuah, sogokan jawatan, adu domba agama dan perkauman sempit. Kalau kita dengar ucapan salah seorang wakil rakyat Parti Islam, iaitu PAS, dia memuji Pekan kerana perancangan ECRL oleh Pekan melibatkan pembinaan beberapa stesen tambahan di Kelantan. Sedangkan kerajaan PH mengurangkan jumlah stesen ECRL di Kelantan. Tanpa memahami sebab-sebab di sebalik pembatalan tersebut, PAS boleh butakan matanya terhadap rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa Pekan. Dan seperti Najib, parti yang didakwa Islam iaitu PAS juga memegang pada dasar malu apa bosku, sehingga panggillah kami apa sekalipun, pelacur atau bosya atau bojan, kami tetap ingin bersamamu. Begitulah berkesannya dasar cash is king, sehingga atas sebab sugukan beberapa stesen tambahan, perompak sanggup disokong. Begitu juga PAS menawarkan supaya amanah bersama mereka, tetapi syaratnya tinggalkan DAP. Saya nak buat satu perumpamaan, Tan Sri Speaker, di sini, supaya orang semua faham. Kalau nak ke destinasi sama, walaupun niat mungkin berbeza, kita boleh menaiki bas yang sama. Ada yang ke sana untuk melancong, ada kerana balik kampung, ada untuk ziarah rakan, ada untuk bisnes dan sebagainya. Tetapi destinasinya sama. Boleh bas yang sama. Begitulah kami dengan DAP. Kami inginkan destinasi politik yang sama, iaitu kerajaan bersih rasuah, bersih penyelewengan, berkebajikan dan bersih perkauman. Maka kita boleh bersama. PAS entah apa matlamat dan destinasi politiknya. Bersama perompak dan penyamun, bersama mengapikan sentimen perkauman, adu domba agama dan tak bermaruah sehingga berdiam diri bila dihina dan ditertawakan oleh rakan. Saya cadangkan pada PAS, betulkan dulu destinasi politik kamu, barulah menjemput kami untuk bersama. Persoalan, ni poin yang terakhir, persoalan pertukaran agama seseorang anak secara unilateral juga ingin saya sentuh. Di sini saya bacakan teguran daripada Yang Berhormat Parit Buntah, yang tidak dapat bersama kerana didapati positif COVID tempoh hari. Tetapi sebelum itu, hendaklah kita memahami bahawa ini bukan persoalan baru. Dalam sejarah dunia Islam yang telah tertegak tamadunnya
selama lebih 1,400 tahun. Memang sebelum ini telah berlaku keadaan di mana salah seorang dari pasangan ibu bapa memeluk Islam sambil pasangannya kekal dengan agama asal. It's nothing new. Dah ada banyak tulisan-tulisan fiqh oleh para ulama. Ya. Ada kalanya yang memeluk agama Islam adalah ayahnya. Dan ada kala juga yang memeluk Islam adalah ibunya. Para alim ulama berbeza pandangan dalam soal agama anak-anak mereka. Memang beberapa mazhab menegaskan anak-anak itu turut memeluk agama Islam, tak kisah sama ada ibu atau ayah mereka memeluk Islam. Tetapi ada juga yang berpandangan berbeza. Antaranya Imam Malik yang berpandangan anak itu akan ikut agama ayahnya kerana atas dasar nasab atau keturunan. Maka kalau ayahnya kekal dengan agama asal, tidak memeluk agama Islam, anak-anaknya kekal bukan Islam. Adakah kita nak tuduh Imam Malik khianat dan tidak mempertahankan akidah anak-anak itu? Yang penting untuk kita memahami ialah ini merupakan isu ijtihadiyah ataupun pendapat dan opinion dan bukan hukum qat'iyah. Yang penting adalah untuk mencari penyelesaian adil yang mengutamakan kebajikan anak-anak. Itulah juga sebabnya mengapa ada juga ulama seperti Imam Asy-Syaqauni memegang kepada pendapat bahawa dalam soal hadanah, anak-anak perlu diserahkan kepada yang lebih mampu memberikan kesejahteraan kepada anak-anak tersebut. Walaupun sekiranya kepada ibu yang tidak beragama Islam. Ini merupakan penghakiman yang dibuat di Kuwait dan di UAE. Kecuali enactment Islam Terengganu. Enactment Islam Terengganu pindaan 2001 dan Selangor 2003. Negeri lain masih terdapat percanggahan dengan federal berhubung syarat persetujuan kedua-dua ibu bapa dan ketetapan umur. Adalah diharap persoalan ini boleh diselaraskan dan diseragamkan di antara negeri dan federal supaya ianya tidak lagi menjadi isu yang akan dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Maka dengan itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk turut berbahas titah yang di-Pertuan Agong. Semoga penyamun dan perompak akan kecundang di Johor. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Shah Alam. Dipersilakan